5 persediaan awal sebagai adab sebelum menunaikan haji. Tuan-puan, cik puan, boleh tolong saya? Tolong share dan tag kawan-kawan, insya-Allah. Kenapa penting untuk kita ada persediaan awal supaya kita ada momentum untuk menunaikan haji tersebut. Kita ada persediaan, kita sudah tahu yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Supaya apa? Supaya haji yang kita buat itu haji yang mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut hukum-hukumnya supaya mencapai haji yang mabrur. Kita telah bincangkan pada siri yang lepas sedikit mengenai haji yang mabrur. Apakah kelebihannya? Ya, iaitu kelebihannya tidak ada balasan kepada orang yang menunaikan haji yang mabrur melainkan syurga. Baiklah, hari ini saya menggunakan rujukan Fiqh Haji Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim. Baik, di dalam buku ini ada disebutkan di dalam adab-adab sebelum menunaikan haji ada berbelas-belas adab. Pada hari ini saya hanya berkongsikan 5 sahaja adab sebagai persediaan awal yang kita boleh buat sejak sekarang sebelum lagi kita hendak menunaikan haji. Jadi kita teruskan kepada poin kita yang pertama, iaitu persediaan ilmu manasik haji. Waalaikumsalam Intan Zahirah. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Silakan komen dan share. Kalau dah share, boleh komen kat bawah. Sudah share. Terima kasih. Baik. Kenapa penting untuk kita ada persediaan ini? Tuan-tuan, puan-puan dan cik-puan sekalian, bahawa sesuatu yang ibadah itu mestilah dibuat dengan ilmu. Mestilah dibuat dengan ilmu. Jadi kita perlu belajar. Seperti yang di Malaysia kita telah amalkan, kita ada kursus-kursus haji yang dianjurkan oleh tabung haji, dan juga Andalusia Travel juga ada buat kursus haji sebanyak dalam 13 atau 15 siri. Ia memberi manfaat kepada jemaah-jemaah sebagai persediaan awal, dan jemaah-jemaah seperti jemaah yang baharu yang datang itu bukanlah semua jemaah sudah dapat panggilan haji pada tahun tersebut. Ada juga ramai juga yang datang itu adalah jemaah-jemaah rayuan. Itu adalah amalan yang bagus. Itu adalah amalan yang bagus. Supaya apa? Supaya persediaan ilmu mereka itu lengkap. Seperti yang ada juga diceritakan bahawa mereka datang kursus itu banyak kali. Malah mereka juga pergi kepada ceramah-ceramah ataupun kursus-kursus yang lain, pengajian-pengajian di masjid dan sebagainya, lihat di YouTube, baca buku dan sebagainya. Bagus, itu adalah persediaan yang penting sebelum kita melakukan sesuatu ibadah. Baik, jadi kita tengok di situ, poin kita yang pertama adalah persediaan ilmu manasik haji. Baik, manasik ni apa? Manasik ini adalah pekerjaan haji. Bagaimana rukunnya, bagaimana wajibnya, bagaimana sunatnya, apakah adab-adabnya dan sebagainya. Juga yang penting untuk kita pelajari adalah pengurusan di sana. Bagaimana pengurusan tabung haji, bagaimana pengurusan jika pergi dengan travel agent, pengelola jemaah haji yang berdaftar dengan tabung haji. Wajib untuk kita mempelajari, fardu ain bagi orang yang ingin melakukan suatu ibadah, mempelajari ilmu-ilmu berkaitan ibadah tersebut. Baik, insya-Allah. Jadi penting untuk kita belajar sejak daripada awal, kerana ilmu ini banyak. Contohnya buku ini sahaja sudah setebal ini, tapi buku ini adalah antara buku yang agak advance untuk orang awam. Boleh juga sangat digalakkan untuk membaca, dan juga banyak juga panduan-panduan haji dan umrah yang ada di pasaran. Ada yang disediakan oleh travel agent, disediakan oleh tabung haji. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali apa nasihat saya, dapatkan buku. Yang pertama sekali dapatkan buku dan baca. Kemudian cari
ceramah-ceramah, cari kelas-kelas pengajian berkitab, cari kursus-kursus yang dianjurkan dan datang dengar. Walaupun belum berdaftar, walaupun belum terpilih sebagai haji. Sebelum ini pun saya pernah cerita tentang kepentingan untuk mendaftar haji di tabung haji sejak awal. Seawal mungkin pergi mendaftar haji kerana giliran nak pergi haji itu sangat panjang. Baik, boleh juga komen apa soalan yang anda ingin tanyakan. Kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya jawab. Kalau saya tidak ada ilmu berkenaannya, saya akan rujuk dahulu kepada guru-guru kami dan saya akan kongsikan kepada anda semua, insya-Allah. Dan juga anda boleh kongsikan apa ilmu yang anda dapat, kongsikan di bawah. Okey, apa poin-poin yang anda dapat, kongsikan di bawah. Dan juga kalau ada tambahan, ada sharing, ya, pengalaman diri juga boleh komen di bawah. InsyaAllah kita berkongsi juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik, kita teruskan kepada poin yang kedua, iaitu persediaan akhlak diri. Baik, tuan-tuan, puan-puan, cik-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak bagi satu kronologi mudah lah, kan. Kita tidak boleh menganggap tawaf itu ataupun ibadah haji dan umrah itu seperti mesin basuh. Kita masuk baju yang kotor, tekan switch, pusing, keluar dah bersih. Ya, tidak begitu. Ia memerlukan momentum. Sejak awal kita kena mendidik diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, membuang sifat-sifat yang terkeji. Supaya apa? Kita telah terbiasa, sudah menjadi darah daging kita dengan akhlak-akhlak yang baik, dan kita membawa akhlak-akhlak kita itu menunaikan haji, supaya haji kita itu haji yang terbaik dan mendapat haji yang mabrur. Okey. Terima kasih kepada sahabat dan juga guru kami, Ustaz Zulhafizi. Kita telah cuba untuk memperbaiki diri. Kita belajar apakah nilai-nilai murni supaya telah ada sabar di dalam diri kita. Kerana semasa haji itu diberikan ujian yang sangat berat dengan kemah yang berkongsi sangat ramai, tidak ada keselesaan, tandas yang berkongsi sangat ramai. Okey, dengan kena berjalan daripada Mina ke tempat jamrah dalam 7 km setiap hari, bertawaf dan sa'i lagi. Ia memerlukan kesabaran dan juga kekuatan diri dan juga fizikal, kekuatan mental untuk kita menyelesaikannya dengan baik. Jadi supaya kita sabar, kita perlu melatih diri kita sejak daripada sekarang. Poin yang ketiga, iaitu persediaan akidah yang murni. Kenapa perlu ilmu akidah ini, tuan-tuan? Kerana apa? Tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak asal satu ibadah kecuali dengan kita tahu siapa yang kita sembah, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat kesempurnaan, tidak mempunyai persamaan dengan makhluk. Baik. Juga kita kena mengetahui, jika kita telah mempelajari ilmu-ilmu akidah, kita boleh belajar di masjid-masjid, di pengajian berkitab, untuk kita mempelajari akidah yang sahih, akidah yang murni. Apabila kita telah tahu akidah yang sahih, kita telah mengetahui akidah yang murni, barulah diri kita terhindar daripada amalan-amalan khurafat, amalan-amalan yang bercanggah dengan akidah. Banyak yang kita tahu, boleh juga rujuk kepada video siri rindunya umrah di Andalusia Travel and Tours HQ di Andalusia TV. Ada mutawif menceritakan tentang antara amalan-amalan khurafat yang dilakukan. Jika kita sudah mempelajari ilmu akidah yang murni, kita memang insya-Allah akan terhindar daripada perkara-perkara tersebut. Ya, dengan pelbagai amalan untuk menariskan jualan, ibu duit dan sebagainya, itu adalah perbuatan khurafat yang patut kita hindari. Baik. Jadi penting untuk tuan-tuan, sejak daripada sekarang belajarlah ilmu akidah, cari guru-guru, pengajian-pengajian berkitab yang ada di masjid dan sebagainya.
Baik, seterusnya poin kita hari ini yang keempat iaitu persediaan perbelanjaan haji. Ibadah haji dan umrah ini dia adalah ibadah yang istimewa. Seperti yang kita tahu, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Iaitu apa rukun Islam yang kelima? Menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Kita telah bincangkan sebelum ini, ada 5 syarat wajib haji. Bagi siapa yang ada 5 syarat wajib ini, wajib untuk dia melakukan haji. Salah satu adalah istita'ah, iaitu berkemampuan. Pada ibadah-ibadah yang lain, kita tengok semula 5 rukun Islam kita. Yang pertama mengucap syahadah, yang kedua solat. Solat memerlukan kesihatan diri. Solat memerlukan ibadah adalah ibadah tubuh. Okey. Puasa ibadah tubuh. Zakat ibadah harta. Haji kita memerlukan tubuh dan harta untuk kita melaksanakan haji itu dengan sempurna. Jadi kita memerlukan perbelanjaan. Jadi perbelanjaan ini secara normalnya kita tak boleh dapat sekaligus terus dapat 10,000, 20,000 untuk kita melaksanakan haji. Kita memerlukan untuk kita bekerja, mencari nafkah, dan ada lebihan nafkah itu kita simpan untuk melaksanakan ibadah haji yang wajib sekali seumur hidup. Ya, perbelanjaan yang kita dapat mestilah daripada sumber yang halal dan menjauhi syubhah. Apatah lagi kalau daripada sumber yang haram. Itu memang tidak digalakkan. Kerana apa? Dan mazhab Syafi'i mengatakan kalau seseorang itu melaksanakan haji menggunakan harta yang haram, selagi jemaah haji itu melaksanakan semua rukun dan wajib haji dengan sempurna, maka haji itu sah, tetapi dia terhalang daripada mendapat haji yang mabrur. Juga disunatkan untuk kita, untuk jemaah haji, membawa harta itu lebih daripada perbelanjaan diri. Supaya apa? Supaya kita boleh membantu orang-orang yang memerlukan di sana. Kita bersedekah di sana. Seperti yang kita tahu, ibadah kita buat di Mekah digandakan 100,000 kali ganda. Dan semua perbelanjaan sejak daripada awal, perbelanjaan yang kita gunakan untuk haji dilipat gandakan sebanyak 700 kali ganda. Contohnya kita beli kain ihram sejak daripada Malaysia, kita gunakan duit itu untuk persediaan untuk melakukan haji dan sebagainya, urusan-urusan, insya-Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai persediaan, sebagai perbelanjaan kita untuk menunaikan haji. Baik, silakan komen soalan ataupun ada ilmu yang anda dapat, poin-poin yang anda dapat pada hari ini, supaya orang lain boleh baca dan mereka dapat manfaatkan, insya-Allah. Baik, jadi kita teruskan kepada poin kita yang kelima, menyelesaikan hak-hak Allah dan hak manusia. Apa itu hak-hak Allah? Hak-hak Allah adalah apa yang dituntut kepada kita. Kita dituntut untuk solat, kita dituntut untuk berpuasa dan sebagainya. Kita dituntut untuk berzakat, itu adalah rukun Islam. Itu wajib untuk kita menyelesaikannya. Selagi kita tak selesaikan, kita tidak menyelesaikan hak-hak Allah. Maka jika ada solat yang belum kita qadakkan siap-siap. Jika ada puasa yang belum diqadakkan siap-siap. Jika ada zakat yang belum dibayar, bayarkan zakat ataupun bayarkan fidyah supaya hak-hak Allah itu terlaksana. Begitu juga dengan hak manusia. Jika ada kita berhutang, kita bayarkan hutang. Jadi selalu juga ditanya di sini, bagaimana dengan hutang kereta, hutang rumah, kan? Yang kita hutang dengan bank, kita bayar setiap bulan tu, okey, yang kita bayar, okey, adakah kita kena selesaikan dulu semua hutang-hutang kita itu baru boleh pergi haji? Okey, hutang ini secara mudahnya ada 2 jenis, iaitu yang pertama adalah hutang yang tidak boleh ditangguh. Hutang yang tidak boleh ditangguh, kita kena bayar sekarang, hutang kawan-kawan dan sebagainya. Yang kedua adalah hutang yang boleh ditangguh. Kita telah buat perjanjian dengan pihak bank, sebaik
wajib untuk kita ambil Islamic Bank. Yang jenis yang kedua adalah kita telah buat perjanjian dengan bank. Apa? Kita dah buat perjanjian dengan bank untuk kita bayar. Setiap bulan kita bayar sekian. Setiap bulan kita bayar sekian. Kita telah ikat perjanjian selama beberapa puluh tahun contohnya. Jadi itu adalah hutang yang boleh ditangguhkan. Maka tidak ada masalah untuk hutang itu tidak selesai lagi untuk kita melakukan haji. Selagi kita masih membayar hutang itu mengikut jadualnya. Itu adalah hak-hak manusia. Begitu juga jika kita ada buat kesalahan. Kita ada buat kesalahan dengan orang lain. Kita mohon maaf dengan mereka. Okey, kita mohon redha daripada ibu bapa, isteri mohon redha daripada suami dan sebagainya. Jadi itu secara ringkas. Okey, 5 persediaan awal sebagai adab sebelum menunaikan haji. Terima kasih lagi sekali kepada semua yang masih ada bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang komen. Terima kasih kepada semua yang like dan share. Kita ulang kaji sedikit. Yang pertama, persediaan ilmu manasik haji. Bagus. Yang kedua, persediaan akhlak diri. Yang ketiga, persediaan akidah yang murni. Yang keempat, persediaan perbelanjaan haji. Yang kelima, menyelesaikan hak-hak Allah dan hak manusia. Alhamdulillah, insya-Allah semoga perkongsian pada hari ini bermanfaat kepada semua. Jika ada komen, jika ada feedback ataupun maklum balas, cadangan apa topik-topik akan datang yang akan kita bincangkan, silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.